أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kitab Penawar Bagi Hati bagi tasawuf untuk tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi kita nak sambung kepada muka surat, kalau yang Rumi ni muka surat 6 lah, pada bab mata. Kenapa kita perlu menjaga mata? Sebab apa? Kenapa mata ni perlu dijaga daripada melihat ataupun menggunakan mata ini kepada benda yang tidak sepatutnya, dan kenapa kita kena membuat mata ni kepada tempat yang sebaiknya. Kenapa? Dan kita tengok. Kerana kita sambung lagi. Dan kerana firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, daripada surah Ghafir dan juga surah Al-Mu'minun ayat ke-19. Maksud dia, Allah mengetahui pengkhianat, kesorongan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang. Keserongan, bukan keseorangan, keserongan. Serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Yakni, mata itu mencuri memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebaikan. Jadi ini juga menjadi dalil bahawa kenapa kita perlu menjaga mata kita. Okey, jadi dia kata apa? Dia kata Allah mengetahui pengkhianatan. Kita kata keserongan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang. Allah tahu kadang-kadang kita ni bila depan guru, depan mak ayah ni kita tunjuk baik. Depan orang-orang alim dan depan orang ramai ni kita tunjuk baik. Bila nampak perempuan tunduk, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi terkadang bila kita tunduk tu, mata tu macam tu memandang dia macam pandang-pandang sini juga kat perempuan tu. Macam tu. Jadi mungkin orang lain nampak baguslah, juruslah dia ni, baguslah, baik dia menundukkan pandangan dia. Tapi sebenarnya Allah tahu yang sebenarnya dia ni sebenarnya sedang melihat juga perempuan tu membuat dosa juga. Tapi pada pandangan umum, pada pandangan orang nampak dia ni tundukkan mata. Itu dia. Jadi Allah tahu benda tu, tak perlu nak sembunyikan pada Allah. Allah tu Maha mengetahui. Serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Bermaksud terkadang orang tanya, kau ni tadi kau tengok perempuan tu tak ada rasa apa-apa ke? Astagfirullahaladzim, tak adalah, aku tak ada sangat lah, tak ada rasa apa pun, biasa je. Tapi sebenarnya dalam hati membuat-buat, seronoknya tengok wajah perempuan ni, bersyahwatnya tengok wajah perempuan ni. Kalau kita tengok apa lagi, benda-benda maksiat, berasa syahwat dan sebagainya. Tapi bila kita bercakap dengan orang, kita bercakap benda baik je, kita tak ada rasa tu, kita tak ada rasa ni. Tapi sebenarnya dalam hati hanya Allah yang mengetahui. Jadi Allah tahu. Jadi kita tak boleh nak sembunyikan apa yang kita rasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui. Yakni mata itu mencuri memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan mengerjakan kebaikan. Daripada mata tu, hati kita terdetik lah benda yang baik ke benda yang buruk. Kalau tengok perempuan, kebiasaan dia benda buruk. Benda baik ke, kalau kita tengok perempuan ingat pada Allah ke dan sebagainya, itu semua Allah Maha mengetahui. Boleh. Jadi
Kadang-kadang kita ni memang selalu macam tu. Jadi masa anak di pondok pun, guru selalu memberi misalan bila kita ramai-ramai, kita daripada pihak lelaki ni nak pergi buang sampah, satu tempat pembuangan sampah tu pihak lelaki dan pihak perempuan pun satu tempat nak buang sampah. Jadi waktu yang pergi buang sampah tu kebiasaan dia sama, waktu pagi. Jadi bila pagi ni kami pun pergi, yang lelaki ni ramai-ramai lah tolak angkat sampah banyak-banyak pergi buang. Bila balik, nak balik je daripada tempat buang sampah tu akan bertembung dengan pelajar-pelajar perempuan. Bila nak bertembung je pelajar-pelajar perempuan, pelajar-pelajar lelaki ni dia akan tunjuk alim dia lah, akan tunjuk astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi ada je yang sebenarnya melihat macam tu. Guru saya kalau bila time macam tu, dia tak tengok perempuan tu, dia tengok siapa yang menipu. Macam tu. Itu kita nak sembunyi daripada guru pun tak tersembunyi. Ini kan lagi daripada Allah, lagi-lagilah tak dapat nak sembunyi. Habis itu. Jadi yang ketiga, kenapa kita kena jaga pandangan kita? Dan kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dan hadis kita tak boleh nak nafikan, memang tak boleh nak kita sangkalkan lagi apa yang dalam Al-Quran dan hadis kata, kita kena ikut secara automatically. Okey. Inna an-nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sahami iblisa faman tarakaha adhaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Daripada rawahul Hakim an Huzaifah radhiyallahu anhu sanaduhu sahih. Daripada riwayat daripada Hakim daripada Huzaifah. Huzaifah meriwayatkan hadis ni kepada Al-Hakim. Dan sanad hadis ni sahih lah, dia bukan hadis hasan ke, hadis dhaif ke, hadis maudhu' ke, tak ada. Ini hadis sahih. Apa yang hadis ni katakan? Terjemah hadis: sesungguhnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Daripada segi mana ni? Dari segi cepat membinasakan. Bermaksud kalau kita kena anak panah yang ada racun, kadang-kadang bila kena dekat tangan, contoh orang tu tembak pakai ujung anak panah tu ada racun, kena pada tangan, terkadang sampai satu badan boleh pengsan, sampai satu badan boleh menyebabkan kematian kerana racun tu merebak dengan cepat sangat. Macam tu jugalah melihat perempuan. Bila kita melihat tubuh daripada tubuh wanita yang bukan mahram kita, daripada perempuan kawan-kawan ke dan sebagainya yang kita boleh nikah, kita tengok daripada tubuh dia menyebabkan mula daripada mata, dia akan masuk ke hati, rasa dah bersyahwat, tangan pun mula nak bergerak, nak pergi bermesej dah, lepas tu nak ajak pergi dating lah, dia cepat je akan nak kepada zina tu. Macam itulah umpama misal dia. Maka sesiapa yang meninggalkannya, iaitu meninggalkan daripada melihat kepada tempat yang elok daripada tubuh wanita tu kerana takut kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala memperasakan kepadanya kesedapan amal ibadah yang menyukakannya. Bila kita ada rasa lazat dalam beribadah, kita akan nak banyak kali buat ibadah. Macam tu. Dengan makna kata apa? Bila kita tahu melihat kepada wanita ini menyebabkan hati kita, menyebabkan tangan kita, menyebabkan kaki kita, pemikiran kita, mata kita, telinga kita akan terjerumus kepada maksiat. Jadi kita tinggalkan. Bila orang tanya kenapa kau tinggalkan benda ni, sedap benda ni, kerana aku takutkan Allah. Jadi kalau kerana takutkan Allah, jadi kalau kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan melihat kepada wanita itu, niscaya Allah akan memberi ganjaran kita di dunia lagi. Iaitu ganjarannya apa? Iaitu kita dapat merasakan lazat ketika kita beribadah. Tak kisahlah ibadah apa pun. Bila kita sembahyang, kita rasa seronok, kita nak sembahyang lagi. Kita buat baca Quran seronok, kita nak baca Quran lagi. Kita berzikir rasa seronok, kita nak berzikir lagi. Jadi kita jadi ahli ibadah kerana kita dapatkan kelazatan daripada ibadah tu. Mana nak dapat? Kita tinggalkan maksiat tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey.
Jadi cukup sampai situ. Kita tak payah banyak-banyak. Kita apa yang kita dapat daripada dua, satu daripada firman Allah, yang kedua daripada hadis Nabi ini, kita dapat amalkan. Dapat amalkan macam mana kita nak amalkan, iaitu dengan kita meninggalkan segala maksiat dan kita gunakan penglihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni untuk melihat kepada benda-benda yang baik, yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan ganjaran kita dunia dan akhirat. Melihat kepada wanita, melihat kepada muda belia, melihat kepada barang-barang yang menyebabkan kita cinta dunia, melihat kepada benda-benda yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan berikan kita kelazatan di dalam ibadah, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.